Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah sampai ke sesi pergulungan. Jadi sesi pergulungan ni saya tidaklah nak bergaduh dengan ustaz ya. Ustaz pun kata perkara yang sama. Cuma saya dapati memang ustaz gagal faham tajuk yang ustaz sendiri bagi. Kan? Tajuk yang ustaz bagi, adakah hadis tancapkan pelepah pertama di kubur ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan Wahabi? Adakah ia merupakan pandangan Wahabi? Ustaz dah akui ia pandangan Wahabi. Sepatutnya dah settle, Ustaz. Sepatutnya dah settle. Ustaz tak perlu nukil mana-mana pandangan, kita dah kaji, memang ada. Dan ketika saya menulis status tersebut, saya pun akui ada qaul yang daif. Saya akui. Cuma kita kata rujuk pada qaul yang muktamad. Jadi orang yang mengikut suka mengambil qaul yang daif, itu yang kita kata fahaman Wahabi. Wahabi dia akan pilih mana yang dia rasa selesa, mana yang rasa sesuai dengan kehendak dia, maka dia akan kata inilah pandangan, ada qaul Humaidi dan sebagainya. Jadi itu ustaz kena fahamlah, ustaz kena faham tajuk yang ustaz sendiri bagi, tajuk yang ustaz sendiri pertahankan, adakah ia adalah khususiah, pandangan khususiah itu adakah ia merupakan pandangan ulama Wahabi? Ustaz dah akui ia pandangan Wahabi. Ustaz dah akui. Jadi memang settle lah ustaz. Kita bukan tajuk kita bukanlah nak cerita adakah pandangan khususiah itu merupakan pandangan hanya ulama Wahabi. Kita bukan cerita hanya pandangan ulama Wahabi. Tak, kita tak cerita hanya pandangan ulama Wahabi. Kita cerita adakah ia pandangan ulama Wahabi. Dan ustaz dah akui. Itu settle ya ustaz. Saya tak tahu ustaz nak terima ke tak nak terima, tapi itu tajuk kita, tajuk yang ustaz bagi. Kemudian pasal Ibn Rushd, ana rasa sedih lah ustaz, kita dalam perbincangan ilmiah, ustaz masih mempertahankan kalam Ibn Rushd. Saya kata pandangan yang ustaz terjemah, yang ustaz buat 2 kali, bulan 6 Jun, 7 Jun. Yang ustaz kata inilah pandangan Ibn Rushd, inilah nukilan Ibn Hajar. Tak ustaz, bukan. Itu kalam bin Baz. Memang ada sekerat kalam Ibn Rushaid. Payah juga nak sebut sebenarnya. Jadi memang ada, tapi sekerat. Yang ustaz terjemah panjang-panjang tu, itu kalam bin Baz dalam taklid dia kepada Fathul Bari. Jadi saya rasa ustaz tak mengaku lagi berkenaan dengan kesilapan tersebut. Dan saya rasa sedih lah bila ustaz masih mempertahankan kalam Ibn Rushd tu. Dan sampai ustaz ajak mubahalah saya. Ustaz, jika Hazar mengatakan saya silap nukil, maka nak ke tidak bermubahalah? Itu mubahalah. Jadi ustaz kata ini isu khilafiyah. Kan ustaz kata isu khilafiyah. Tapi takkanlah sampai isu khilafiyah nak ajak sampai mubahalah. Kalau isu akidah boleh kita bincang lagi kan. Ni isu khilafiyah. Dan saya dapati memang ustaz silap menyatakan kalam bin Baz sebagai kalam Ibn Rushd dan mengatakan kalam bin Baz sebagai nukilan Ibn Hajar. Macam mana Ibn Hajar boleh nukil kalam yang bin Baz? Tak boleh ustaz. Kemudian bid'ah, ustaz ada sebut isu bid'ah. Bid'ah di sisi saya ada 2. Itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ada 2. Di sisi Wahabi ada 1, sesat. Jadi memanglah bila Wahabi kata hadza min ini adalah minal bid'ah, daripada bid'ah. Jadi bila kata bid'ah, sesat Ustaz. Bid'ah tu sesat. Sebab ini masih lagi berkaitan dengan kubur. Ianya masih berkaitan dengan kubur. Ustaz kata, ini janganlah kita kata Wahabi ni bahaya dan sebagainya kan. Tapi isu Wahabi yang menyebabkan orang ramai terlampau hulu dalam menyatakan fahaman mereka. Contoh, apabila golongan-golongan ulama ramai-ramai contohnya pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur itu sunat, Nabi pun suruh. Tetapi bila ada gambar ulama ziarah kubur, maka apa golongan Wahabi cakap? Golongan Wahabi akan cakap kuburiyun. Kuburiyun nampak macam istilah yang sangat mudah dilafazkan oleh orang awam. Tapi natijahnya adalah penyembah kubur. Apa penyembah kubur? Adalah penyembah berhala. Inilah fahaman Wahabi Ustaz.
Ustaz tak boleh nafikan, oh ni hanya khilaf. Wahabi pun ada pandangan dia. Tapi Wahabi di India tidak memilih pandangan Hanafi. Wahabi di Malaysia tidak memilih pandangan Syafi'i. Dan Wahabi ni mana-mana akan sentiasa bersalahan dengan kaum muktamad mazhab yang diamalkan. Itu yang saya nak tegaskan di sini. Kemudian Ustaz dah akui ia adalah pandangan Wahabi, tapi Ustaz cuba mengalihkan isu. Ustaz cuba alihkan isu kononnya ada pandangan lain. Kita akui memang ada. Saya ulang banyak kali memang ada. Cuma kita bukan nak cerita pandangan ini hanya Wahabi punya pandangan, tak. Kita kata inilah pandangan Wahabi dan Ustaz dah akui. Jadi settle benda tu. Kemudian isu ciri-ciri Wahabi. Isu ciri-ciri Wahabi ni memanglah kita tak dapat satu takrif yang jamik dan manik, memang tak dapat. Sebab dia bukan mazhab. Dia bukan mazhab dan saya tak kata dia mazhab. Saya kata golongan yang mengikuti atau sama fikrah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sama. Dan kita lihat dalam pembentangan saya tadi, patternnya sama. Patternnya semua mengatakan khasais. Kerana apa? Kerana tidak ada sahabat yang buat. Pattern yang sama. Menuduh bid'ah. Walaupun ada ulama yang tidak setuju, tapi tidak ada yang sampai menuduh bid'ah, sesat dan sebagainya. Ada pun kau yang daif. Ya, tu yang saya sebut dalam status saya yang Ustaz nukil tadi tu. Yang Ustaz tunjuk. Ada pun kau daif. Kau daif, Ustaz. Jadi kau daif tak boleh dinisbah kepada satu mazhab. Jadi Wahabi walaupun ada keterbukaan, tapi dia nak juga kaum daif tersebut. Kenapa? Sesuai dengan pandangan dia. Sebab itu saya kata, walaupun memilih kaum minoriti, tidak menunjukkan dia Wahabi. Kerana ada kekangan tertentu, ada maslahah tertentu. Jadi itu tidak menunjukkan dia Wahabi. Tapi Wahabi dalam tidak ada kekangan, dalam tidak ada apa-apa masalah, tetap memilih kau yang sesuai dengan pendapatnya walaupun sandar pada pandangan yang belum tentu betul. Belum tentu betul. Kemudian saya nak sebut berkenaan dengan pegangan mazhab. Pegangan mazhab Ustaz kata tak semestinya itu adalah atau pulang kepada peribadi. Macam mana kita boleh menyatakan perkara yang sedemikian sedangkan enactment menjelaskan ia mesti berpegang dengan kaum muktamad. Tiba-tiba Ustaz kata tak semestinya itu amal peribadi dan sebagainya. Itu tak Ustaz. Itulah saya nak kata. Itulah buah-buah fikiran Wahabi tu. Supaya tidak terikat dengan satu mazhab. Dan natijahnya akhir orang kata mazhab lain salah. Macam ada setengah orang bila kata pasal kunut subuh, maka Wahabi akan kata oh mazhab Syafi'i lemah. Tak nak kunut. Sehingga ada yang kata bid'ah. Memang ada kau tapi itu kau yang dia akan kutip daripada mana-mana pendapat mazhab untuk menyalahi arus perdana. Itu Wahabi Ustaz. Memang kita tak ada takrif yang jamik dan manik sebab dia bukan mazhab. Dia satu ideologi. Ideologi. Seperti mana ideologi komunis, ideologi liberal, semua tu ideologi. Dia tak perlu daftar. Dia tak perlu ada sanad. Tapi fikiran itu menjangkiti semua orang yang mengikuti. Termasuklah beberapa orang yang ada di Malaysia ni. Mungkin ada yang menonton sekali. Kemudian, tidak lazim jika Wahabi, tidak lazim jadi Wahabi. Tak semestinya jadi Wahabi. Sekiranya ikut khususiah, tak semestinya. Kalau dia ikut khususiah jadi Wahabi, tak. Cuma yang kita tajuk kita kata, itulah pandangan Wahabi. Jadi Ustaz nak tanya, kalau dia ni pilih khususiah, adakah dia Wahabi? Adakah pilih Wahabi? Tak lazim dia itu Wahabi. Tapi kita kata Wahabi lah yang pilih pandangan khususiah. Wahabi yang pilih pandangan khususiah. Walaupun Ustaz akui tadi dalam interogasi, Ustaz kata tidak ada pandangan ulama lain yang mengatakan khususiah, Ustaz tak jumpa ke, Ustaz tak tahu. Tapi Wahabi yang mengatakan khususiah. Ada pun ulama lain, mungkin ada elah yang lain. Maka sebab itu saya tidak mahu panjangkan lagi kerana masa kita dah pendek. Saya tidak ada masalah dengan Ustaz. Kita tak ada masalah peribadi. Cuma bila Ustaz tuduh saya menyeleweng tu, terasa jugalah hati saya Ustaz. Menyeleweng ni beratlah. Seakan-akan sesat. Jadi apabila saya kata itu pandangan Wahabi, Ustaz dah akui. Maka itulah pandangan Wahabi. Macam mana boleh kata saya menyeleweng Ustaz? Maka saya tak menyeleweng. Jadi saya minta pada masa akan datang Ustaz cari balik Khalid Ibn Rushd. Tengok balik adakah saya menyeleweng supaya
tidaklah permusuhan itu datang daripada penulisan-penulisan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.